أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya muliakan Tuan Imam kita pada pagi subuh ini, sah kepimpinan imam-imam, itu juga kepimpinan surau, pengurusi serta seluruh ahli jawatan kuasa. Tidak lupa kepada tuan-tuan muslimin, muslimat selaku ahli jamaah, yang mana kita memenuhi ruang solat di awal pagi, bermula daripada pagi tadi pukul 3.30 berqiyam di sini, qiyamul lail. Qiyam tegak lail malam, jadi menegakkan malam. Tegakkan malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dia bangun duduk sekadar membaca Al-Quran, qiyam pada dia. Dia duduk dan menunaikan ibadah nak cari redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ni dah berada di penghujung-penghujung Ramadan. Rasa sayu dan sedih bila mana Ramadan nak meninggalkan. Sebahagian daripada kita bergembira kerana dah mula nampak baju raya yang tergantung sudah boleh mula nak dipakai. Tapi bagi orang yang beriman, walaupun dia nampak bahawa hari raya itu sebahagian daripada satu kegembiraan yang Allah anugerahkan kepada mereka yang berpuasa, tetapi kalau nak dibandingkan dengan ganjaran-ganjaran, kelebihan-kelebihan yang Allah sediakan pada bulan Ramadan ini, maka sangat sayu dan sayangnya kita nak melepaskan Ramadan meninggalkan kita. Tapi apakan daya, kerana itulah yang berlaku sunnatullah, bahawa kita tidak akan boleh sentiasa berada dalam Ramadan, kerana Allah menjadikan sesuatu itu, Allah jadikan sesuatu perkara itu, apa yang berlaku semuanya ada asbab dan musabab. Allah memilih, Allah pilih kita untuk berada di dalam rumah Allah ini berbanding dengan ramai lagi yang masih tidur di rumah mereka. Walaupun suara imam sangat merdu, bacaannya pun sedap, pembawa suara pun cantik, tapi mereka tak terbangun. Sebab Allah memilih kita untuk berada pada pagi ini. Allah pilih bulan Ramadan. Banyak bulan yang ada, 12 bulan. Tapi kenapa Allah pilih Ramadan yang dilebihkan dengan keberkatannya? Ada sebab. Sebab Allah nak beri kita ini mengambil ruang dan peluang untuk mengabdikan diri dan mengutip beberapa ganjaran. Namun ada juga orang yang masih lagi tak kesempatan untuk berbuat sedemikian, dengan hidayah yang mereka tidak berusaha mendapatkannya, dan ada yang mereka langsung tidak memperdulikan akan hidayah Allah. Dan Allah pilih juga dalam bulan Ramadan ini tuan-tuan satu malam yang dikenali sebagai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar Allah pilih dan Allah letak dalam bulan Ramadan. Maka Allah merahsiakan malam bila untuk kita mencari-cari. Kerana apa? Sebab Allah tak nak diberikan tepat harinya dibagi tahu, kerana nak melihat sejauh mana hamba dia itu ikhlas dalam beribadah. Kalau ditetapkan pada hari 27, hari 25, 21, 29, maka dia cari pada hari tersebut sahaja. Tapi Allah nak lihat keikhlasan. Sebab itu kita katakan bahawa dalam amalan ini sangat penting adalah niat. Inilah yang pernah disebut oleh Imam Al-Ghazali, disebut oleh ulama-ulama yang lain, di mana mereka menyatakan bahawa di akhir zaman semua manusia akan dimusnahkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan orang yang ada pada diri mereka itu beramal. Dia kena beramal dan terus beramal.
Orang yang beramal juga akan hancur, dimusnahkan, melainkan mereka itu beramal dan istiqamah dengan amalan. Jadi kalau kita bulan Ramadan ni tuan-tuan, boleh datang waktu pagi subuh begini memenuhkan ruang, jangan bulan yang lain tinggal Pak Imam. Istiqamahlah kita, ya, sebab orang yang tidak binasa itu adalah mereka yang beramal dan amalan mereka istiqamah. Orang yang beramal dan istiqamah juga kata para ulama, mereka itu juga akan musnah, melainkan mereka beramal dan istiqamah dengan amalan mereka itu, dan mereka beramal itu dengan adanya keikhlasan. Endingnya, penutupnya adalah ikhlas. Amalan kita macam mana pun ikhlas. Pagi ni tak semena-mena tuan-tuan, duduk-duduk dapat rezeki pagi. Ayah haji kita datang bagi sampul. Dia biasa bagi sampul ni bagi kat budak-budak je. Ustaz yang duduk situ pun dia bagi juga. Sebab apa dia bagi? Sebab dia bukan pilih. Bagi. Sebab ni rezeki Allah bagi belaka. Dia tak ada ni ustaz lebih sikit. Ni budak lebih sikit. Ini siapa? Orang tua macam Zainal tak payah. Dia ikhlas bagi. Sebab itu dalam amalan ini kena ada ikhlas. Itu sebabnya yang saya pernah sebut kepada tuan-tuan di masjid mana tak tahulah. Apa yang pernah disebut oleh Tuan Guru Nik Abdul Aziz Ni'man almarhum. Apa kata dia? Nak mentadbir satu negara, mentadbir satu negeri itu lebih mudah daripada kita nak mentadbir, nak menjaga satu hati. Hati ni susah nak jaga. Kalau kita tak jaga hati kita, tak pelihara hati kita, berilah jawatan apapun, kita akan khianati jawatan yang diberikan. Berilah negeri macam mana pun, kita akan khianat dengan pentadbiran yang kita bawa itu, kerana hati yang merosakkan urusan kita. Tak kira kau serban besar mana, tak kira jubah kau meleret macam mana, kalau hati tak dijaga, maka amalan kita akan bisa musnah. Itu sebabnya kita katakan bahawa hati itu penting. Kita boleh lihat pada hari ini. Jadi hati ini, sebab itulah kita katakan kalau kita merujuk kepada ayat suci Al-Quran, kita merujuk kepada hadis-hadis Nabi, banyak ditekankan supaya kita menjaga hati. Nak jaga hati ini tuan-tuan, antaranya Nabi anjurkan kepada kita, Nabi didik kita dengan kata baginda Nabi SAW, Iqra'ul Quran. Kena baca Al-Quran. Bila mana kita membaca Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, selalu dia baca Al-Quran, pegang Al-Quran, baca Quran. Orang begini jarang kita nak jumpa dia baca Quran tapi tak semayang. Jarang. Dia baca Quran, dia akan semayang. Dia akan jaga solat. Orang yang jaga solat, kita akan dapati jarang ditemui orang yang jaga solatnya tetapi dia tak puasa. Yang kita jumpa, ramai orang berpuasa tapi tak solat. Sedangkan dalam Al-Quran, ayat tentang puasa ni kalau kita cari-cari, selak balik, dalam Al-Quran ada 4 ayat cerita tentang puasa. 106 ayat menceritakan tentang sembahyang. Tetapi ramai orang berpuasa, buka puasa, cekau lauk itu, cekau air ini, akhirnya dia tak sembahyang. Ayat yang 4 ayat ini dijaga dan akhirnya diamalkan. Ayat yang menyebut 106 kali tentang solat tapi kita tak buat. Sayang. Ramadan madrasah, pusat pendidikan. Ramadan kita gunakan kesempatan Ramadan ini untuk membersihkan jiwa kita, hati kita, tindakan kita, supaya membulatkan segala-galanya itu hanya kepada Allah. Dosa yang ada kita mohon kepada Allah. Tubna ya Allah wa raja'na ya Allah. Tubna ilallah. Kita bertaubat kepada Allah. Wa raja'na ilallah. Kita mengharap daripada Allah. Agar apa? Allah ampun dosa kita. Sebab Nabi ajar kepada kita, Allahumma inni a'udzubika. Minta kepada Allah. Minta apa? Minta Allah ampun. Minta Allah ampunkan dosa kita. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
redha Allah bawa kepada syurga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu. Minta semoga Allah ampun dosa-dosa kita. Ramadan ni kita minta tiap-tiap hari, ya Allah ampun, ampun, ampun. Akhirnya terampun dosa kita, bersih diri kita. Jiwa kita menjadi bersih. Sebab itu lepas daripada puasa 30 hari, sambut kegembiraan yang dikenali sebagai Aidil Fitri, hari raya fitrah, hari raya kembali kepada fitrah. Buka di dalam kitab akidah. Apa maksud fitrah? Kembali kepada agama fitrah, kembali kepada agama suci. Agama suci, agama yang bersih. Macam mana dulu kita lahir dalam keadaan bersih, maka kita nak pulang dalam keadaan bersih. Bila mana kita datang dalam keadaan bersih, bergelumang dengan dosa dan maksiat, kemungkaran, akhirnya Allah beri 1 bulan untuk membersihkan diri kita. Lalu kita mohon kepada Allah tiap-tiap hari, Allah ampun dosa kita, bersih kita bila mana selesai 30 hari Ramadan. Tapi sayang, kita tak ada istiqamah, tak berterusan. Masuk saja 1 Syawal, kita mengotori kembali diri kita yang kita berusaha sedaya upaya, susah payah kita bersihkan tiap-tiap hari dalam Ramadan supaya bersih. Tapi bila masuk Syawal, kita dah mula kotor kaki. Itu selalu saya buat perbandingan. Saya kata kalau ada isteri kita yang perangai macam tu, perangai macam mana? Basuh baju kotor suami letak dalam bakul baju kotor, dia ambil baju pergi masuk dalam mesin, basuh. Bubuh sabun masuk, bubuh apa dia punya pelembut dia, tak kira lah softland ke soft apa ke, bubuh cantik baju tu, buat keluar, harumnya, belum pakai, belum sidai, dah harum. Patutnya dia bawa baju tu pergi sangkut dekat ampai. Tapi rupanya isteri kita ambil baju tu pergi celup dekat longkang. Kita tengok, Masya Allah, apa teruk sangat. Rupanya isteri kita ni dah waya putus seorang. Peluang untuk isi borang, tambah seorang lagi. Jarang isteri kita buat macam tu. Dia akan ambil baju, pergi sangkut dekat ampai, jemur, besok pakai. Menunjukkan baju yang bersih. Jarang dia nak kotorkan balik. Tapi peliknya dalam amalan kita, kita bersihkan jiwa kita bila berkumandang saja takbir hari raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Dah masuk loceng. Ting. Okey, tamat untuk membersihkan diri. Yahu, kita kotorkan kembali, soalan begitu. Kita boleh datang solat tarawih setiap malam 30 hari. Bayangkan masjid buat 20 rakaat tu tuan. Itu ramai orang sembahyang kat surau. Orang kata, tahun ni surau Alhamdulillah sampai penghujung nampak cantik. Memanglah buat 8 rakaat. Hampa buat 20. Berapa ramai-ramai orang lari je. Bukannya larat. Ya? Jangankan orang yang otai-otai tak larat, ustaz pun tak larat. Kalau berani suruh tuan tadi datanglah tiap-tiap hari sembahyang. Dia jadi imam, saya duduk belakang. InsyaAllah 30 hari kita ikut. Janji buat 20. Tok Qadi jadi imam, ustaz jadi makmum. Ini Tok Qadi pun duduk belakang-belakang, kadang-kadang duduk belakang dapur. Ya. Suruh orang buat 20. Jangan kita suruh orang buat, tapi kita tak buat. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu bercakap tapi tak buat? Suruh orang buat 20, engkau 8 pun kadang-kadang skip malam tu tak pergi. Kenapa? Ada program dengan kawan-kawan. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar azab, siksa mereka yang bercakap tapi tak buat. Sebab tu kena buatlah. Jadi bila mana kita boleh datang pada setiap malam semayang 20 rakaat, 30 hari, 600 rakaat, 600 kali kita sebut kepada Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau ya Allah yang kami sembah. Hanya Engkau ya Allah yang kami sembah. Hanya Engkau yang kami sembah. Hanya Engkau kami minta tolong. Lepas Ramadan, kami minta tolongnya ya Allah kat Engkau. Sembah orang lain. Sembah makhluk. Sebab apa? Takut kita kepada
makhluk lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita katakan begitu? Sebab lepas saja Ramadan dia dah mula kembali kepada adat dia. Adatnya apa? Hari raya salam, salam hari raya. Tak peduli ni anak Kak Bedah ke, anak Kak Kiah ke, anak Pak Man ke, yang penting jumpa salam. Budak-budak muda duduk sebelah kita, dia masuk main dia salam je. Sampai dekat kita kata, ustaz. Dia terus sikit pergi belah sana. Salam lah dengan ustaz sama. Awak tak mau rasa ke tangan ustaz? Kenapa? Tak boleh salam dengan ustaz, haram. Habis dengan ustaz ni haram, yang lain tak haram. Yang lainnya orang biasa, ustaz je macam babi ke haram? Haram tu tetap haram. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu mencampur aduk kebenaran dengan kebatilan. Jangan kamu sembunyi kebenaran sedang kamu mengetahui. Kalau yang haram-haram ni dah, bila datang saja hari raya, budaya salam itu dah mula dah. Dia tak kira bini siapa, janji salam. Kita ada batas hukum yang ditentukan oleh Allah. Syarak dah ada. Jadi jangan kita melanggar hukum. Kalau kita melanggar hukum batas syarak ini, seolah-olah kita tidak takut kepada Allah, tetapi kita takut kepada makhluk. Kerana kalau tak salam, sagi orang kata, action betul dia ni. Tak nak salam dengan kita. Baru belajar pergi luar negara sikit ya, balik main action sangat. Dia ingat tangan dia je hebat. Kena lihat balik batas-batas hukum. Ini yang diajar oleh baginda Nabi SAW kepada para sahabat, dan akhirnya dibawa kepada para ulama sampai kepada kita. Tapi sayangnya hari ini kita lebih takut kepada melanggar adat daripada kita takut melanggar hukum agama. Itu sebabnya saya katakan bahawa Ramadan ini satu pentas yang sudah cantik kita didik diri kita, jiwa kita supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita nak makan, tengok jam 1 minit lagi je pun nak masuk waktu berbuka, tak berani makan. 1 minit je pun, apa kira sangat? Tak boleh ustaz, kena tunggu masuk waktu. Taatnya kita, alhamdulillah. Ini yang kita nak. Tetapi dalam bab yang lain kita abaikan. Sebab tu kita katakan bahawa kena banyak melihat kepada Al-Quran. Nak didik diri kena banyak membaca Al-Quran. Sebab dalam Al-Quran itu segala-galanya. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan itu hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Apa yang dia tunjuk? Segala-galanya. Dia tunjuk cara mana nak hidup sebagai seorang lelaki, seorang wanita yang belum ada tanggungjawab. Dia tunjuk bagaimana hidupnya seorang yang berumah tangga. Dia tunjuk bagaimana hidupnya seorang anak terhadap seorang ibu dan ayah. Dia tunjuk bagaimana tanggungjawab ibu dan ayah kepada anak-anaknya. Semua ada dalam Al-Quran. Jangan kita katakan ada lagi kekurangan, ada lagi yang tertinggal yang Allah tak sampaikan kepada kita. Semua dah ada. Bila turun saja ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku sempurnakan agama kamu, sempurna, komplit. Dah lengkap dah. Sebab Allah ni Tuhan yang maha mengetahui apa kehendak hamba dia, apa kehendak makhluknya, kehendak manusia apa, kehendak haiwan apa, kehendak tumbuh-tumbuhan apa, semua Allah tahu, lalu Allah beri. Manusia dia tahu kehendak manusia, itu pun tak sepenuhnya. Dia tahu kehendak pokok, tapi dia tak tahu semua jenis pokok. Baja pokok durian kalau dilambak untuk pokok bunga, mati pokok. Tapi Allah dia tahu. Dia turunkan, rintikkan hujan di bumi Malaysia ini. Tuan-tuan belajarlah geografi. Rintikkan hujan di bumi Malaysia takkan sama dengan hujan yang turun di bumi Jepun, di bumi Australia. Dia turun takkan sama. Sebab apa? Allah tahu pokok durian tumbuh di Malaysia, pokok apple tumbuh di Australia. Kedua-dua pokok ini memerlukan air yang berbeza.
Cuba kita berfikir, kenapa Allah turunkan rintikan hujan yang tak sama? Sebab Allah Maha mengetahui. Yang peliknya kita ni kadang-kadang dalam urusan dunia, kita boleh faham tetapi nak dikaitkan sikit lagi sahaja dengan akidah. Yang tu kita gagal. Belajar dalam geografi, bumi ini dilingkungi oleh satu garisan katul istiwa. Di mana letaknya Malaysia? Malaysia ini kalau kita lihat di dalam atlas, dalam peta dunia tu, dia berada di betul-betul dengan garisan katul istiwa. Daripada saya kecil dulu sampai saya jadi cikgu, sampai pencen mengajar, sampai masuk jabatan agama, keluar, sampai tunggu nak mati dah. Itulah dia. Malaysia ini berada di bawah garisan katul istiwa. Siapa pernah pergi tengok garisan katul istiwa ni? Cikgu geografi pernah tengok ke? Tak pernah tengok pun, tapi kita boleh mengakui adanya garisan katul istiwa. Kenapa kita tidak boleh mengakui adanya satu benda selain daripada katul istiwa yang tak pernah nampak kita boleh percaya? Kenapa kita tak percaya adanya Allah, adanya malaikat yang sentiasa melihat, membuat catatan terhadap amal-amal manusia ini? Yang tu kita tak buat. Maka sebab tu dalam hal ini, keyakinan kita bukan sekadar kita yakin-yakin biasa. Bukan sekadar kita percaya, tetapi kena percaya dan penuh yakin terhadap agama ini. Seperti mana yakinnya Siti Hajar. Siti Hajar, tuan-tuan, ada tazkirah Ramadan sebelum buka puasa, ada seorang YB panggil. Saya mulakan, saya cerita, saya kata, kita ambil pengajaran petang ini peristiwa yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, putranya Nabi Allah Ismail dan isterinya Siti Hajar. Orang yang tengah duduk depan makan, dia nak buka puasa, lauk dah sedap lah duduk depan, tengok lauk. Dengar-dengar saya sebut tu, bukan angkat kepala tengok, ustaz ni salah tazkirah ke? Ni Ramadan yang pergi cerita tentang Nabi Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim ni cerita tentang hari raya kurban. Sebenarnya yang berlaku dalam Islam ini, kalau kita melihat daripada sudut pandang yang berbeza, kita akan jumpa keperbagaian. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bawa putranya Ismail dan isterinya Siti Hajar, bawa tinggalkan di bumi Mekah, yang mana bukan macam hari ini yang tuan-tuan tengok ketika tuan-tuan pergi umrah, pergi haji. Zaman itu tidak ada bangunan-bangunan pokok-pokok, tak ada. Diperintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim bawa putranya Ismail dan isterinya Siti Hajar tinggal di padang pasir yang tidak ada makanan yang mencukupi, bekalan tak cukup, tumbuh-tumbuhan pun tak ada, tinggal di situ. Bila mana dia nak balik, isteri dia capai tangan baju dia. Apa kata Siti Hajar kepada suami dia? Wahai suamiku Nabi Allah Ibrahim, benarkah kamu buat ini? Kamu bawa anak kecil ini, kamu bawa aku isteri, tinggal di tengah padang pasir dengan makanan pun tak cukup, bekalan tak cukup, pasar raya Emporium, supermarket pun tak ada, 7-Eleven pun tak ada. Yang tu saya tambahlah. Jangan tuan-tuan cari sirah, memang tak jumpa lah 7-Eleven tu. Nak gambarkan ketika tu, tak ada prasarana tu. Dalam keadaan macam ni kamu tinggalkan aku di sini, benarkah tindakan kamu buat ini atas perintah Allah? Dia tanya isteri, suami. Nabi Allah Ibrahim kata, ya, na'am, ini perintah Allah. Bila sebut perintah daripada Tuhan, dia lepas tangan baju suami dia. Kenapa dia lepas? Sebab adanya di situ keyakinan. Dia yakin bahawa kira mana dia ditinggalkan di sini, biarpun tak ada makanan, aku takkan bimbang ditinggalkan oleh suamiku. Aku tak bimbang. Kerana apa? Aku ditinggalkan oleh suamiku atas perintah Tuhan yang pemegang segala rezeki. Aku tak bimbang aku ditinggalkan bersendirian dengan anak kecil ini. Aku tak bimbang orang akan datang ganggu aku, binatang buas datang ganggu aku. Kerana Allah Tuhan yang Maha Pelindung. Yakin dia begitu. Hari ini kita yakin tak bila mana kita berkahwin, bila kita ikatkan hubungan dua hati ini menjadi satu rumah tangga, yakin tak bahawa Allah akan limpahkan rezeki?
percaya juga ustaz, tapi yakin tak berapa. Tengok suami saya muka dah lah tu niaga tepi jalan je pun. Dia tak yakin rezeki Allah. Padahal kita kena yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keyakinan ini yang kita nak. Bila dia tinggalkan suami dia, suami pergi balik, maka anak kecil ini kelaparan. Nabi Allah Ismail kelaparan, nakkan minuman, nakkan makanan. Berlari-larilah Siti Hajar daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah, Marwah ke Safa, Safa ke Marwah. Itu yang hari ini kita dah ikut sebagai satu ibadah yang dikenali sebagai ibadah mengerjakan sa'i. Dia berlari-lari mencari makanan. Tadi kata ustaz, dia yakin dah ditinggal oleh suami dia yang pemegang rezeki. Kenapa dia sibuk berlari? Sebab dia tahu yang dia ini hamba. Bila sebagai hamba, dia yakin rezeki itu datang daripada Allah, tapi dia kena usaha untuk dapatkan rezeki. Kerana seperti mana pepatah orang Melayu kata, yang bulat takkan datang bergolek, yang pipih takkan datang melayang. Kena usaha baru dia dapat. Sebagaimana yang ditunjukkan kepada kita peristiwa yang berlaku kepada Siti Maryam, ibu kepada Nabi Isa AS. Ketika mana syarat mengandung, kelaparan ketika tu, nak makan makanan tak ada, nak cari apa makan tak ada. Tersandar dia dekat pokok, nak makan tak ada, penat, sandar. Sekali tengok-tengok ke atas, rupanya buah kurma bergugus-gugus. Buah kurma masak ranum. Lalu dia kata, wahai Allah, gugur kalau sebutir 2 buah kurma ni, aku nak makan, aku dah tak larat ni, tak ada tenaga. Allah jatuh ke tidak buah kurma tersebut? Tidak. Allah melihat penderitaan yang dialami oleh Siti Maryam? Ya, Allah Maha melihat. Allah mendengar tak rintihan daripada Siti Maryam? Ya, Allah Maha mendengar. Tetapi Allah tidak menjatuhkan rezeki milik dia kepada Siti Maryam. Lalu perintah Allah, wahai Maryam, kamu goncang pohon kurma tersebut. Allah perintahkan supaya Siti Maryam goncang pokok tersebut. Orang syarat mengandung mana dia larat? Orang yang tak mengandung bolehlah, bang, belilah barang kemas bang, 10K dah dapat ni, takkan tak beli sikit. Dia goncang, terlondehkan orang tua tu. Ni bukan sini lah, ni tempat lain. Buat sini pada buat itu lah. Bahaya ni. Kalau dia tak mengandung, dia bolehlah goncang macam tu. Ni syarat mengandung, tak larat dia. Tapi oleh kerana perintah Allah suruh goncang, dia pegang juga pokok tu, dia pegang. Tapi mana larat nak goncang? Bila mana dia pegang saja pokok tersebut, Allah melihat adanya di sana usaha dan ikhtiar. Lalu Allah gugurkan buah kurma tersebut. Begitulah Allah melihat usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh Siti Hajar untuk mendapatkan makanan untuk anaknya. Lalu Allah keluarkan air Zam-Zam. Ketika nak tunjukkan bahawa biarpun rezeki ini kurniaan Allah, kita kena usaha, kena cari. Bukan setakat tuan-tuan je, ustaz pun Allah, para ulama, tok-tok guru pun Allah suruh bekerja, bukan duduk saja. Ingat, bagi semayang tahajud, semayang duha, bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi, gedebam jatuh ketul mat. Senang. Ustaz-ustaz pun kena kerja, cari pekerjaan. Paling tidak jual kek lah. Jual lah tepi jalan, goreng pisang ke apa ke. Yang penting kerja. Kalau kita tak bekerja, tak apa, pergi bagi kuliah je. Sampai kat kuliah dia, Abang Zainal bagilah tu. Nanti takkan dia tak bagi. Kita duk harap dia bagi. Memang dia nak bagi, kadang-kadang terlupa. Allah, ustaz dah balik dah, duit kat aku tak bagi. Adalah sebab tu. Allah gerakkan jadi sedemikian. Sebab apa? Allah nak uji tengok ustaz tu. Tadi kau datang sini ikhlas tak ikhlas? Bukan susah Allah nak uji, tuan-tuan. Senang aja. Cakap tuan-tuan, kita naklah ikhlas. Dalam ibadah kena ikhlas. Balik-balik salam, sampul tak ada. Tak dibagi. Tak guna betul. Pagi-pagi subuh datang tak bagi apa. Tak boleh kira puak ni. Kena jaga tuan-tuan. Ada masjid panggil saya, tuan-tuan ni surau okey. Surau ni masjid hebat, cuma tak sebut nama.
Masjid hebat tuan-tuan. Tiangnya buat daripada kaca. Bukan daripada simen, kaca. Saya dah pergi kuliah 3 bulan pergi kuliah. Alhamdulillah, bayar hebat. Tak minta pun dia bagi, dia ambil je. Masuk bulan ketiga, bulan keempat, Ustaz parking kereta kat mana? Saya parking ni sana. Janganlah parking sana Ustaz, ni parking depan ni. Ini kita sediakan untuk penceramah. Bulan keempat, jadi bulan ketiga cakap, jadi bulan keempat tu saya pun datang parkinglah situ. Keluar. Ni kereta Ustaz Dia tengok sebab tempat parking penceramah. Kereta saya. Rupanya tu bukan saja. Dia pakai kereta buruk je Ustaz ni. Bulan kelima, bayaran turun separuh. Sebab Ustaz pakai kereta buruk. Tak apalah, saya tak kisah. Rezeki kita begitu, kita pergi juga. Satu hari saya tak berapa sihat, terlentang. Hampir 2 minggu. Tersadai tak boleh nak ke mana-mana. Banyak kuliah-kuliah saya terpaksa batalkan. Sampai kepada tarikh dia, anak saya telefon. Tuan minta maaf, bapak saya tak boleh datang bagi kuliah kerana bapak saya masih terlantar, terbaring. Tak apa, kita faham. Tengok-tengok dalam akaun masuk duit, bagi duit. Alhamdulillah, bagi duit. Lepas tu sihat sampai sekarang, kita pun pergi bagi kuliah. Rupanya bila pergi bagi kuliah sekarang, tak dibayar dah sebab dia potong balik yang dibagi dulu. Ini asam garam dalam kita menyampaikan dakwah. Kalau orang yang rapat dengan saya tahulah, ada masjid yang saya pergi jauh. Siapa orang kata akan lepas 100 km, balik dia bagi pisang je sesikat. Tak apa, saya katakan orang nampak kita, mungkin orang tengok muka kita macam monyet. Orang bagi pisang. Cuma masalahnya kereta kita dia tak makan pisang. Tak apa. Ini semua kalau kita letak dalam hati kita, tuan-tuan, tak guna betul. Aku pergi 100 km bagi pisang. Maka amalan yang kita dah pergi sampaikan ilmu tadi, satu, habis begitu saja. Yang kedua, duk tersimpan di hati, tak habis-habis. Masjid aku tak nak pergi situ, tak guna di situ. Bagi pisang je. Yang rajin cek siapa? Yang rajin cek anak dengan isteri saya. Balik kalau sangkut jubah, dia seluruh poket. Buka tengok. Ni dia orang bagi ni. Anak yang bagian cek pula. Kadang-kadang, lah banyak ni ayah. Malam ni tak ada apa ayah. Tadi ayah bawa balik tadi. Pisang. Pisang je dia orang bagi. Pisangnya ya. Pisang je tu. Itu je tu yang bahaya tu. Takut kita terpengaruh. Tapi semua yang berlaku ni sebab apa? Allah nak uji, tengok golongan-golongan yang duk menyampaikan ilmu ni. Sejauh mana kamu boleh terima keikhlasan. Kalau rasa tak mampu, bagi tahu. Minta maaf, saya tak boleh nak pergi. Sebab apa? Saya tak sanggup. Dengan keadaan ni saya tidak mampu. Tak mampu tu biar berhenti di situ. Dia faham sendirilah. Tapi kita punya tafsir mampu tu apa? Dari segi RM1 ke apa semua kita tak situ. Jangan kita nak boleh tapi kena bagilah dalam 2,000 ke. Ini yang bahaya. Sebab itu kita sebutkan bahawa nak cari nak menyampaikan ilmu ini, kita kena ada kita yang kerja sendiri. Nabi dulu pun bekerja. Nabi berniaga, Nabi menternak, buat kerja. Nabi bekerja, ustaz kan nak kerja. Nak main ceramah saja. Takkan cari punca pendapatan dengan ceramah. Kena ada kerja untuk backup kita. Jadi sebab tu dalam konteks ni, kerja ni tak semestinya kerja hebat. Apa-apa pun yang penting boleh menanggung nafkah diri kita dan ahli keluarga kita. Ini yang kena bawa dalam kehidupan. Takut nanti bila mana kita mengharapkan sesuatu di atas pemberian kita, pertama takut penyampaian kita menjadi penyampaian yang tidak ikhlas. Sedangkan yang disebut oleh Syekh Hasan Al-Basri, dia menyebutkan bahawa kejayaan seseorang dalam penyampaian ada dua. Pertama, lihat kepada diri orang yang menyampaikan. Dia sampaikan tu ikhlas ke tidak. Orang datang nak dengar ni ikhlas, tapi dia tak ikhlas sebab dia dah letak dalam diri dia. Aku datang ni adalah bayaran berapa ribu orang bayar. Dia dah letak dah. Maka ilmu yang disampaikan seperti mana mencurah air ke daun keladi. Yang kedua, dia datang ikhlas sungguh dah. Orang pula tak ikhlas. Dia duduk situ tak ikhlas. Sebab tu saya katakan dalam forum dulu, waktu saya di Jabatan Agama dulu, selalu saya kata, zaman saya belum di Jabatan Agama, zaman itu yang duduk di atas pentas-pentas forum adalah seperti mana almarhum
Datuk Harundin, Datuk Ismail Kamus, ni ustaz-ustaz yang top ni. Syekh Hussein Yi, ni yang duduk atas pentas hebat-hebat orang. Orang tunggu malam Jumaat nak dengar forum. Hari ni yang duduk pentas forum hebat. Profesor, Datuk Profesor Madya hebat. Tetapi berapa orang yang dengar? Berapa orang yang terpulih penyakit mereka dengan penyampaian disampaikan oleh orang-orang yang kita lihat hebat ni? Tak ramai. Bila saya duduk di Jabatan Agama, kita buat forum. Forum ini akan turut serta bersama. Dalam forum ini akan hadir bersama untuk mendengar forum. Siapa yang berhormat? Yang berhormat itu, yang berhormat ini. Datuk itu, datuk ini. Jadi kita ni yang buat forum ni, malu pula ni. Datuk ni sponsor bas, datuk ni sponsor makan, datuk ni sponsor. Punya malu takut dia datang orang tak ramai, kita pergi hangkut budak-budak tak. Yang datang ni bukan dia ikhlas pun. Kamu datang lah. Warden kata, boleh ustaz, nak bawa budak-budak asrama saya, tapi makan sediakan tak? Sebab apa? Dia orang ni bila pergi dia orang makan dah tak ada makanan tu dia orang. Makan kita sedia. Dia dah beritahu dah, kamu pergi program sana ada makan. Datang kerana nak makan. Yang wanita pula, bukan wanita sini, wanita sana lah. Yang wanita pula, boleh tapi takkan datang biasa. Kalau boleh biarlah sedondon. Bagilah kain kita buat baju pun nampak cantik ustaz ni. Sempat lagi sebulan lagi kan? Sempat kami tempah baju. Nak baju aja. Bukan ikhlas pun. Jadi inilah antara perkara-perkara yang kadang-kadang ilmu disampaikan oleh penceramah yang ikhlas tetapi tidak berkesan kerana si pendengar pula yang tidak ikhlas. Jadi dalam konteks ini tuan-tuan kena ada keikhlasan. Si ibu kena ikhlas ketika beletih kepada anak-anak dia. Si anak kena ikhlas mendengar leteran ibu dia. Ikhlas. Macam mana nak ikhlas ustaz dengar ibu beletih? Mana ada orang dengar seronok dengar beletih? Sekarang kamu rasa begitu, tapi kalau ibu kamu berada di alam kubur, kamu rindu nak dengar leteran dia, tetapi kamu takkan dapat. Kamu rindu nak mendengar marah daripada seorang ayah kepada kamu, tapi kamu takkan dapat kerana mereka sudah berada di alam kubur. Maka hari ini tuan-tuan, kita kena didik anak-anak kita kembali membaca Al-Quran, tadabbur isi kandungan Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Luqman mendidik anak-anak. Dalam Al-Quran adanya surah An-Nisa. Dalam Al-Quran adanya surah Al-Mulk. Dalam Al-Quran adanya surah Al-Mu'minun. Banyak pengajaran-pengajaran yang penuh syarat di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita faham isi kandungan Al-Quran tuan-tuan, insya-Allah selamat. Allah suruh kita ajar kepada anak-anak kita solat. Bila umurnya masuk kepada umurnya 10 tahun tak solat lagi, boleh pukul. Kita pula terbalik. Anak tak puasa, kita marah. Besok kau puasa, kau tak puasa, besok ayah lempang kau. Semayang dia tak semayang, kita tak lempang, tapi puasa kita sibuk. Puasa ini ibadah bagaimana? Sedangkan solat Nabi naik terima terus menerus daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah solat yang hari-hari kita kena buat ini, wajib kena buat ini pun kita tak didik kepada anak-anak kita supaya boleh semayang tahu semayang, jangan abaikan semayang. Bagaimana kita nak mengharapkan mereka akan menjadi orang yang boleh sembahyangkan jenazah kita nanti? Yang setahun sekali belum tentu, seumur hidup sekali pun belum tentu. Ini lagi berat. Maka sebab tu kena mula didik, jangan tinggalkan solat. Sebagai akhir, apa yang saya ingatkan kembali pada pagi ini, iaitu apa yang pernah saya sebut sebelum ini, iaitu yang disebut oleh seorang ulama Mesir, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Kata Syekh Mutawalli, dia kata rukun Islam memang ada 5, tetapi rukun menjadi Muslim cuma ada 2. Jadi jangan tinggalkan rukun Muslim ini. Rukun Islam iaitu 2 kalimah syahadah mengucap, solat, menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan mengerjakan ibadah haji.
Ibadah haji ini rukun Islam, tapi kita boleh abaikan dia kalau kita orang yang tidak ada kemampuan. Kesihatan tak berapa elok, perjalanan pergi pula tak aman, tak ada kenderaan nak bawa kita ke sana, maka boleh gugur ibadah haji daripada kefarduan kita. Zakat, macam mana nak bayar zakat walaupun kita Islam, kerana kita sendiri pemiskin, boleh gugur rukun wajibnya zakat tadi. Puasa, bagi mereka yang datangnya period, mereka yang uzur, mereka dalam pemusafiran, maka boleh gugur ketika itu. Tetapi dua rukun utama ini, iaitu solat, takkan gugur buat selama-lamanya. Dia sakit kena solat, dia sihat kena solat. Dia dalam keadaan lapang macam di Malaysia, sangat lapang, wajib solat. Cuba kita lihat bagaimana orang yang berada di Palestin dalam keadaan tertekan, tetap mereka nak menunaikan solat. Orang miskin kena solat, orang kaya kena solat, rakyat biasa kena solat, raja-raja pun kena solat. Jangan jadi ketua agama tapi tak solat. Dan satu lagi, iaitu mengucap dua kalimah syahadah. Kena mengucap. Tetapi kita kena faham, jadi Muslim sekali mengucap dah jadi Muslim. Cuma kita juga kena faham di sana bahawa pembatalan kalimah syahadah ini kadang-kadang kita tak sedar. Tapi bila kita solat, setidak-tidaknya dalam tahiyat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mengulangi kembali ucapan kita syahadah itu, insya-Allah seperti mana kita sentiasa renew akan cukai kehidupan kita sebagai orang Islam. Jadi bila kita renew cukai kehidupan kita sebagai orang Islam, hujung Ramadan bayar zakat fitrah. Jadi itu yang kita nak sedarkan, bahawa wajibnya solat dan kena banyak membaca Al-Quran, kerana Al-Quran itu boleh membentuk diri kita ke mana hala tuju sebagai seorang Muslim yang beriman. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, fahamkan kami semua ya Allah dengan agamamu. Permudahkanlah ya Allah bagi diri kami ini dalam melaksanakan segala titah perintahmu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kesihatan yang baik agar kami dapat menyempurnakan segala titah perintahmu ya Allah. Ya Allah, temukan kami dengan malam Lailatul Qadarmu ya Allah. Temukan kami dengan malam Lailatul Qadarmu ya Allah. Temukan kami dengan malam Lailatul Qadarmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya pada hari ini dan pada hari-hari yang berikutnya dalam bulan Ramadan, sesungguhnya Engkau membebaskan penghuni api neraka-Mu. Kami pohon kepadamu, jadikan kami semua ya Allah sebagai di kalangan hamba yang Kau bebaskan daripada azab api neraka-Mu. Ya Allah, kami juga yakin benar yang disebut oleh baginda Nabi SAW, barang siapa yang dapat mengakhirkan hayatnya dengan kalimah la ilaha illallah, dakhalal jannah, digunakan syurga. Maka kami merayu kepadamu sebagai hamba yang sangat lemah ini ya Allah. Jadikanlah diri kami, kedua ibu ayah kami ya Allah, anak isteri dan ahli keluarga kami, teman-teman sahabat taulan kami, seluruh kaum muslimin dan muslimat ya Allah, sebagai di kalangan hamba yang Kau kurniakan kelancaran lidah dan bibir, agar kami dapat melafazkan kalimah syahadah ketika mana hembusan nafas kami yang terakhir, lalu Kau redha dan kurniakan kepada kami nikmat syurga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam.